Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua sihat. Hari ini saya ingin mengajar bab yang kita sambung minggu lepas, iaitu masa dan waktu. Iaitu tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah anggaran masa dan juga perkaitan dalam masa. Okey. Sebelum tu kita baca doa. Kamu pause video, kemudian kamu baca doa lah, supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita nak belajar macam mana kita akan belajar hari ini anggaran masa, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun, dan juga tukar unit masa. Okey. Hari ini kita akan belajar ulang kaji. Ulang kaji ni yang minggu lepas punya. Ulang kaji ni yang Ustaz bagi minggu lepas. Ustaz tak ajar dalam video, takut video terlampau panjang. Jika ingin dengar, kamu kena masuk kelas lah. Okey. Okey. Hari ini kita nak belajar macam mana kita akan belajar hari ini anggaran masa, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun, dan juga tukar unit masa. Okey. Hari ini kita nak belajar anggaran masa ya. Apa maksud anggar? Anggar adalah menganggar. Contohnya kita tak payah kira, kita tengok saja, kita estimate. Dalam bahasa Inggeris kita panggil estimate. Ada bahasa lain lagi anggaran ni. Ustaz faham estimate je lah. Okey. Buka muka surat 145 buku teks. Muka surat 145 buku teks. Dekat sini ada tulis kan. Ustaz ada tulis. 145 buku teks. Okey, dah buka ya. Pause dulu. Ustaz tak perlu tunggu. Okey. Anggaran masa, jarak perjalanan 100 km. Maksudnya 100 km kamu tengok ni ya. Yang warna hijau ni. Daripada sini pergi sini. Yang dekat sini makan masa berapa jam? 1 jam. Okey, faham. 100 meter 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Melaka dekat mana? Okey, Melaka dekat garisan merah ni. Nampak yang ni? Yang ni. Yang ni. Dekat sini. Iaitu sebanyak 96 km. Dia tak sampai 100 meter. Soalan dia, anggaran masa untuk sampai ke Melaka lebih kurang 1 jam. Anggarkan masa untuk sampai ke Muar dan Batu Pahat. Maksudnya macam ni lah. 96 km. Kita boleh anggar, contoh kita tak cakap 1 jam, kita cakap 50. Kalau dekat 100 km, contoh lah 100 km 1 jam. Sebab dia pun dah bagi tahu kan. Betul? Tetapi kalau 96 boleh kita anggar contoh lah 58 minit. Contoh kita boleh anggar. Nak anggar sejam pun boleh. Yang hampir. Faham? Kita tak perlu kira. Kita anggar, kita tengok, kita teka sendiri ya. Okey. Contoh lain, soalan bawah ni dia kata, anggarkan masa untuk sampai ke Muar dan Batu Pahat. Maksudnya ke Muar Batu Pahat ni yang dekat sini. Kamu nampak ni? Dia tanya Muar dan Batu Pahat. Kamu boleh estimate secara tengok saja. Mungkin kalau 138 ni dalam 1 jam. Kalau 38 lebih kurang mungkin lebih kurang 20 minit ke? Lebih kurang lah. Tak perlu kita kira. Tapi kalau Batu Pahat kita dah tahu. Kalau Batu Pahat 200 km, kalau 1 km, kalau 100 km minta maaf, kalau 100 km 1 jam. Tapi kalau 200 km confirm lah 2 jam. Jadi kita boleh estimate. Nampak pergerakan ni? Ni dia punya pergerakan. Faham? Okey, baik. Seterusnya muka surat 145 juga. Okey. Soalan ni anggar. Dia anggarkan masa. Dia tanya masa tau. Anggar jadi tidak perlu kira untuk melabel 250 botol sos cili. Kalau kamu perasan, dia ada tulis kat sini. Ini kata kunci dia. 30 minit dia boleh hasilkan 60 botol. Maksudnya 60 botol lah. 60. Okey. Kamu budget, kamu anggarkan. Okey, ini 60, 60, 60, 60. Kalau kamu tambah ke 4-4 ni, dia dapat berapa? 240. Jadi, dia suruh anggar 250 berapa lama? Jadi, dekat sini kamu nampak, di kawasan ni, dia suruh anggar berapa minit sini. Kalau ustaz rasa yang sini adalah 5 minit.
Lebih. Sebab apa Ustaz tahu 5 minit? Okay, kalau kamu tengok dia 50 botol kan. Contoh 10, 20, 30, 40, 50. Okey, contoh 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10 botol kan. 60 botol kan. Jadi kalau kita agihkan dekat kawasan ni yang 30 minit ni, 10 botol kita boleh hasilkan berapa minit? 5 minit kan. Betul? Jadi kalau 5 minit, kalau 10 botol maksudnya 5 minit lah kat sini, dekat sini. Jadi kamu kena tambah ni dulu. 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Dapat berapa? 120 minit bersamaan dengan berapa minit? 2 jam. Faham? Okey. Jadi jawapan dia berapa? 2 jam 5 minit. Atau kamu nak anggarkan 2 jam 10 minit pun boleh. Tukar kan? Jadi 10 minit pun boleh. Sebab ini anggar je, tak ada kira-kira. Ini Ustaz saja je nak tunjuk. Kita boleh anggarkan macam tu. Tengok kita boleh dah tentukan sendiri. Faham Okey, ini latihan muka surat 145. Ini Ustaz takkan suruh lah. Ustaz tak suruh lah. Maksudnya kita belajar sekarang saja. Puan Aina membungkus 300 paket keripik dalam masa hampir 5 jam. 300 dalam masa 5 jam. Betul? Hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus 2100. Jadi kita tak payahlah nak kira tepat-tepat. Jadi macam mana? Kalau kamu tengok dia sebenarnya CV3. Ini 21. Kalau 3, 5 jam. Kalau 21, CV yang ke berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. CV yang ke-7. Jadi 7 darab 5 jam. Dapat berapa? 35 jam. Itulah maksud dia. Faham? Kita boleh estimatekan secara macam tu boleh. Ataupun kita gelarkan macam ni. 2100 bahagi dengan 300. Potonglah ni. Tak perlu kira. Kita akan dapat berapa? 7. Jadi ambil 7 ni darab dengan 5 jam. Maksudnya 7 kali ganda lah. Faham? Boleh Ni. Kita boleh estimatekan sendiri. Kita boleh anggarkan sendiri. Soalan ni nampak memang susah. Tetapi bila kamu tengok betul-betul, tak payah kira. Kita boleh teka sendiri. Sama juga macam ni, 150. Kalau kamu tengok 300 adalah 5 jam. Kalau 150, separuh betul. Separuh daripada, contoh 300 jam kan. Kalau kita kerat 2, dia jadi ni 150, 150. Kalau kita tambah ni 3 jam. Minta maaf, 300 paket. Jadi, kalau dah sini sebanyak 5 jam, maksudnya kita keratlah 5 jam berapa? Kerat kepada 2, separuh dia berapa? 2 jam 30 minit. Ini kuasa anggaran. Anggaran kamu kena tengok. Tak perlu kira pun boleh tahu dah. Boleh Okey, yang bawah ni tak perlulah. Yang bawah ni origami ni kamu tengok sendiri Okey. Hari ni kita nak belajar macam mana kita akan belajar hari ni anggaran masa, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun dan juga tukar unit masa. Okey. Seterusnya iaitu bab perkaitan alaf. Ada murid yang baru first time dengar alaf. Abad, dekad dan tahun. Okey, Ustaz bagi tahu secara ringkas. Tahun ni, tahun lah 1 tahun. Kalau dekad, 1 dekad kita gelarkan sebagai 10 tahun. 10 tahun. Ustaz tulis ringkas je lah. Kalau abad, lepas 10 apa? 100 tahun. Dan kalau alaf, lepas 100, 1000 tahun. Faham? Tahun, biasalah 1 tahun kan. 1, kalau dekad 10 tahun. Abad 100 tahun. Kalau alaf 1000 tahun. Okey. Seterusnya, buka muka surat 146. 146 Ni Ustaz buat formula sendiri Ustaz tulis formula sendiri. Nak bagi kamu faham. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Betul? Jadi, kamu ingat
ingat formula, kamu ingat dia punya kata kunci yang ni, 1 tahun, contoh 1 tahun, 12 bulan. Betul tak? Disember. Jadi kamu dah boleh tahu dah berapa, macam mana nak cari bulan ni. Atas darab, buat anak panah macam ni, ke kanan, ke kiri. Atas operasi darab, bawah operasi bahagi. Jadi dekat sini apa? 1 darab 12. Mana tahu 12? Ustaz ambil dekat sini, letak ni atas. Letak turun bawah. Ni pun sama. 12 bagi 12, dapatlah 1 tahun. 1 darab 12, dapatlah 12 bulan. Faham? Sama juga macam dekad. 1 dekad darab berapa? 10. Naik 10 kat sini. 10. 10. Jadi 1 darab 1 darab 10 dapat 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Faham? Ni Ustaz letak formula. Dalam buku pun ada. Muka surat 1.6 pun ada. Okay. Kemudian abad pula pun sama. Apa dia? Okay. Pun sama dekat sini. 1 abad yang ni 100. Yang ni pun 100. Mana Ustaz tahu? Ustaz ambil sini. Ustaz letak atas. Turun bawah. Ini pun sama, 1000 atas dan bawah. Hafal saja formula ni. Nanti kira-kira sekejap lagi. Belum masuk lagi ya. Okey, faham? Boleh faham Okey. Tak faham, ulang balik, tengok balik. 1 abad 100 tahun, 1 alaf 1000 tahun. Macam Ustaz cerita awal-awal tadi kan. Okey, ini latihan muka surat 146. Akal pintar, kita cuba jawab. Okey, kalau 1 dekad 10 tahun. Betul, ingat tak tadi 1 dekad 10 tahun. Tapi kalau 10 dekad berapa tahun? Betul tak? 10 dekad berapa tahun? Senang saja. Kalau dah 1 dekad 10 tahun, 10 dekad. Okey, kita tengok formula, tak ada masalah. Okey, Ustaz tulis formula dekad tahun. 1 dekad berapa tahun tadi? 1 dekad berapa tahun? 10 tahun dia tulis kan. Buat anak panah. Atas darab bawah bahagi. Jadi 10. Bawah 10. Jadi kalau kamu tengok soalan ni, dia suruh tukar dekad kepada tahun. Betul? Dekad nak tukar kepada tahun. Darab ke bahagi? Darab. Darab apa? Darab 10. Jadi ambil nombor ni 10 darab 10. 10 darab 10 berapa? 10 dekad darab 10. Berapa? 100. Jadi jawapan dekat sini 100 tahun. 100 tahun berapa abad? 1 abad. Kita dah hafal tadi kan? Ni pun ada formula dia. Itulah maksud dia. Okay, faham? Sama juga 10 abad berapa tahun? 10 abad berapa tahun? Sama juga kita guna formula. Ustaz padam sini je lah. Tapi dia ada penambahan kat sini lah. 100 tahun. Betul? Jadi, kalau nak 10 abad, abad nak tukar jadi tahun, 10 darablah dengan 100. 10 darab 1 apa? 1000. Jadi 1000 tahun bersamaan 1 alaf. Faham? Itu cara nak konsep nak faham. Okey. Okey. Hari ni kita nak belajar macam mana kita akan belajar hari ni anggaran masa, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun dan juga tukar unit masa. Okey. Tak ada apa-apa lah. Seterusnya, tukar unit masa. Okey, yang ni yang Ustaz nak fokuskan. Hari ni kita belajar jam, hari, minggu dan hari. Sebab apa? Minggu depan baru Ustaz ajar yang bulan dengan tahun abad semua. Sebab takut banyak sangat kamu tak faham nanti kan. Susah kan. Kita perlahan-lahan Okey, tukar unit masa. Iaitu yang pertama kita nak belajar hari ni adalah jam dan hari. Semua murid tahu. Satu hari berapa jam? 24 jam, betul. Sama juga formula dia. Kalau kamu perasan formula dia pun sama. Satu hari macam mana sini, kita letak nombor 24 ni letak atas.
24 ni letak bawah. Jadi, contohnya, satu hari 24. 1 darab 24, 24 betul. Tapi kalau kita tengok contoh lain 5 hari. Berapa jam? Macam mana nak kira? Senang saja. Hari nak tukar jam. Hari nak tukar jam. Operasi apa? Darab. Darab berapa? Ambil lah 24. Darab 24. Jadi 24 darab 5. 4 darab 5, 20. 2 darab 5, 10 tambah 2, 12. Jadi jawapan dia berapa? 120 jam. Faham? Itu cara dia. Okey, tak apa. Lepas ni kita tengok lagi latihan lain. Okey, 147. Ni pun sama. Ustaz tulis formula siap-siap kan. Ustaz tulis dulu 24. 24. Macam tadi kan. Okey, 147. Tengok betul-betul. Jason Panting bercuti bersama keluarganya di Lahad Datu selama 3 hari. Faham? 3 hari Boleh tahu kira. Contoh Isnin, Selasa, Rabu. Okey, contoh. Nyatakan 3 hari dalam jam. Maksudnya dia suruh tukar hari kepada jam. Jadi kalau tukar hari kepada jam, darab ke bahagi, tengok mana-mana. Hari ke arah jam. Operasi dah darab berapa? 24. Jadi 3 jam nak tukar jadi, minta maaf 3 jam pula. 3 hari nak tukar jadi jam. 3 darab dengan berapa? 24 Sebab ni nampak kat atas ni. Bahagian atas ni darablah dengan 24. Macam tadi kan. Okey. Tak tahu lah Ustaz macam mana sifir. Darablah dulu. Buat bentuk lazim. 4 darab 3, 12. Naik atas. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Jadi berapa jawapan dia? 72 jam. Siap. Tak susah pun. Betul? Oh, senang ni Ustaz. Ya, macam itu sahaja. Contoh lain Kalau 10 hari. Contoh 10 hari lah. Contoh Ustaz tak tulis sini lah. 10 hari kan. Berapa jam? Macam mana kita nak kira? Senang saja. 10 hari nak tukar jadi jam. Operasi dah darab. Darab berapa? 24. Jadi 10 darab 24. Berapa? 240 jam. Ustaz tak kira lah. Ustaz bagi tahu je lah. Secara cepat. Faham? Okey. Seterusnya, muka surat 147 lagi. Pun sama soalan ni. Soalan 2. Angkasawan Syekh Muzaffar. Dia berada di stesen angkasa antarabangsa selama 10 hari 21 jam. Kalau tadi dia main hari sahaja kan. Betul. Sekarang ni dia ada jam pula. Dia ada combine jam. Senang sahaja. Tak susah. Kira jumlah jam. Soalan dia, kira jumlah jam. Jam dia tak tanya hari. Beliau berada di IIS. Maksudnya sekarang ni Ustaz nak tanya kamu. Jam, perlu ke nak tukar jadi jam? Tak perlu. Sebab apa? Dia memang dah jam. 21 jam. Biar je. Yang nak kena tukar yang mana? Yang ini. 10 hari. Jadi 10 hari. Ni pun sama formula dia. 24. 24. Hari nak tukar jadi jam. Darab ke bahagi? Darab. Bukan bahagi bahagi jam ke hari. Ni hari ke jam. Hari ke jam. 10 hari darab 24. Berapa tadi Ustaz dah bagi tahu jawapan dia tadi? 240 jam untuk dapat. Adakah ni dah siap jawapan? Belum. Ambil 240 tambah dengan 21 yang ni. Tambahlah 21. Untuk bagi dia jam mesti tambah dengan jam, betul? Jadi 240 tambah 21. Tak boleh buat bentuk lazim. Tak ada masalah. Jangan tak buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim. 6, 2. Kadang kita tak kerti nak kira secara cepat kan. Jadi dapat berapa? 261 jam. Faham? 261 jam. Susah ke? Tak susah. Senang je. Ustaz bagi contoh lain lagi. Okey, contoh lain. Tukarkan 7 hari kepada 7 hari 15 jam kepada jam. Pun sama. 15 jam ni tak perlulah kamu tukar. Buat apa nak tukar? Sebab dia dah jam. Betul?
Yang nak kena tukar yang mana? Yang ini. Hari. Jadi kita gunalah formula hari, betul? 7 darab berapa tadi? Hari, jam. Darab apa? Darab 24. Betul. Jangan bahagi. Sebab bahagi tu daripada jam ke hari. Sekarang ni soalan dia dari hari ke jam. Jadi hari nak tukar hari, nak tukar jadi jam, darab 24. Ustaz tak tahu jawapan lah. Okey, kira lah. Jangan tak kira. 24 darab 7. 24 darab 7, 28. Bawa ni atas. 7 darab 2, 14, 15, 16. 16. Adakah dah siap? Belum. Sebab apa? Kita kena tambah dengan yang ni. Jadi, 168 jam tambah dengan 15 jam. Buat bentuk lazim sebelah dia. 168. Nak tambah sambung bawah pun boleh. Tak ada masalah. Nak sambung bawah? Boleh? Boleh sahaja. Tak ada masalah. Dikira tau. Bentuk lazim tu dikira. Tak ada masalah. 788. Jadi, berapa jawapan dia? 183 jam. Jadi, tulislah jawapan. 183 jam. Faham? Itu cara dia. Tak susah kan? Okey, faham Tak faham, ulang balik. Boleh Seterusnya. Dari jam ke hari. Okey, jam ke hari. Ni terbalik. Ni Ustaz tulis dah 24. 24. Kalau jam ke hari, dia patah balik. Dia patah balik. Jam nak ke hari, operasi bahagi. Jadi macam mana nak buat? Ustaz ajar cara yang paling mudah. Cara dia adalah jam nak tukar hari dia mesti ada jam. Dia akan ada baki kat jam. Jadi macam mana nak buat? Guna formula yang Ustaz ajar ni. Jika bahagi, buat je lah bagi. 36 bahagi 24. Okey. Jadi 24 berapa dekat sini? Yang paling hampir 24 lah. Sifir 24 kan. Nombor 1. Jadi tolak lah. 6 tolak 4. 2. 3 tolak 2. 1. Atas ni kita gelarkan sebagai hari. Baki kita gelar apa? Jam. Sebab apa baki jam? Sebenarnya ni asalnya jam kat sini. Jadi kita tolak tinggal jam. Jadi 1 hari 12 jam. Dah siap. Okey, baik. Seterusnya soalan 4. Muka surat 147. Tukar jam 180 jam tukar jadi hari dan jam. Pun sama, jam nak tukar hari, bahagi. Apa yang nak bagi? 180 bahagi dengan 24. Ustaz dah buat sifir dekat sini. Cari yang mana paling hampir? 168. Ustaz tak perlu ajar sifir ni lah. Kamu dah reti kira kan? Betul. Jadi, 168, sifir yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis 7. Jadi tolak ni macam biasalah. Tolak 2, 1 ni kosong. Jadi bawah ni jam. Atas kita gelarkan hari. Jadi 7 hari 12 jam. Dah siap. Oh, senang je ya. Dia ada banyak cara. Tapi ini cara paling senang sekali lah. Okay, terusnya. Muka surat 147 iaitu tukar minggu dan hari. Untuk maklumat kamu, 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. Jadi, sama juga letak atas 7, bawah 7. Faham? Atas 7, bawah 7. Jadi, 1 darab 7, 7. Contoh kalau 5 minggu nak tukar jadi hari. 5 minggu nak tukar jadi hari. Berapa hari? Senang saja. 5 darab 7. Sebab apa darab 7? Nak tukar minggu jadi hari kena darab 7. 5 darab 7 apa? 35. Jadi 35 hari. Senang saja. Sama je cara sebelum ni. Cuma kena tahu formula. 1 minggu jangan 8 hari pula. 7 hari. Okey. Muka surat 148. Ustaz laju sikit. Murid tahun 4 Marikh diberi masa 4 minggu dalam bulan Mac untuk menyiapkan murid anti dadah. Nyatakan bilangan hari 4 minggu berapa hari? Dia tanya hari, berapa bilangan hari kan? Jadi pun sama juga dekat sini. Nak tukar minggu jadi hari, darab dengan 7. 4 darab dengan 7. Dah buat berapa? 28.
dapat 28 hari. Itu saja, dah siap. Betul. Kalau sifir yang kamu boleh kira, terus tulis jawapan. Tapi kalau tak boleh, boleh kira pakai otak, kamu hafal, tulis terus. Tapi kalau yang perlukan bentuk lazim, kamu buat bentuk lazim. Macam sebelum ni kan. Itu saja. Okay. Seterusnya, 148. Dah nak habis dah ni. 148. Pun sama. Soalan 2. Yang ni Ustaz tak payah cerita lah kot. Ni dah tahu dah ni. Okay. Tukarkan 56 hari kepada minggu. Hari kepada minggu. Patah balik. Operasi apa? Operasi bahagi. Jadi 56 kena bahagi dengan berapa? 7. Tengok formula. Hari nak tukar kepada minggu, operasi bahagi. Kalau kamu perasan ni, hari tukar kepada minggu, bahagi 7. Jadi 56 bahagilah dengan 7. Okey, yang mana paling hampir? Ustaz tak perlu ajarlah sifira ni. Jadi yang paling hampir adalah 8. 8 darab 7, 56 kan. Jadi jawapan apa? Dia tak ada baki kan. Dia tak ada baki kan. Jadi dia tak adalah baki untuk hari. Jadi sini kita dapatlah minggu. 8 minggu. Senang itu je. Baik. Soalan yang terakhir. Berapakah tempoh dalam minggu dan hari bagi cuti di atas? Pun sama. Nak tukar hari menjadi minggu. Dia tanya jawapan dalam minggu dan hari. Dia cakap 16 hari kan. Macam mana nak tukar hari? Ustaz padam dah terlampau banyak. Hari nak tukar jadi minggu. Operasi apa? Hari ke minggu. Operasi bahagi. Bahagi apa? Bahagi 7. Jadi 16 bahagi dengan 7. Dapat? Jadi berapa? Sini. Yang paling hampir. 14. Sifir yang cover. Yang kedua. Tolak. Atas minggu. Atas mesti minggu ni minggu. Bawah mesti hari baki dia. Jadi jawapan apa? 2 minggu. 2 hari. Dah siap. Senang saja. Contoh lain. 27 hari nak tukar menjadi minggu dan hari. Okey, sama juga formula dia. 27 bahagi dengan 7. Kan hari nak tukar ke minggu. Hari nak tukar ke minggu. Bahagi tadi bagi 7 kan. Tukar minggu kena bahagi dengan 7 kan. Jadi bagilah 7. Yang mana paling hampir? 7, 14, 21, 21. Sifir yang ketiga. Jadi kita tolaklah. 7 tolak 1, 6. Atas minggu. Bawah hari. Jadi 3 minggu, 6 hari. Dah siap. Senang je Ustaz. Dia tak susah pun. Nanti Ustaz bagi latihan, kamu faham lah. Senang saja. Tak faham, tengok video ni ulang balik. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu dapatlah faham apa yang Ustaz ajar. InsyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita nak belajar macam mana kita akan belajar hari ini anggaran masa, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun dan juga tukar unit masa. Okey.